Okey, tadi pakar dah pun memberikan dia punya pandangan, Akbar. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan seorang lagi pakar jugalah ni. Pakar juga, ni in-house lah. Itu Syakira Zulkifli. Special untuk sukan badminton ni, Akbar. Syakira Zulkifli. Yang makin lama makin menghilang wajahnya. Okey, baik. Tentang kekalahan Zija. Dia mara ke final tetapi tewas di penentuan pingat kejuaraan itulah. Jadi menjelang pada Selasa akan bermula pula terbuka Perancis. Jadi back to back. Jadi dengan kekalahan ini, apakah ini sebenarnya jadi motivasi untuk dia bangkit cemerlang di Perancis ataupun macam mana rasanya nanti Zija di French Open? Okey, benda tu semestinya lah, Pak. Seperti Zija pun akui sendiri, ia adalah permulaan yang baik untuk dia selepas bergelar naib juara terbuka Denmark 2022. Apatah lagi kalau kita lihat pencapaiannya dalam sebelum ini, dalam 3 kejohanan sebelum ini, agak kurang memuaskan. Di terbuka Malaysia, dia terkandas di pusingan kedua, kejohanan dunia pusingan ketiga dan terbuka Jepun pada hujung Ogos lalu dia terkandas di pusingan pertama. Dan kalau kita lihat juga usaha Zija berangkat ke Denmark lebih awal untuk berlatih bersama Victor Axelsen, Anders Attensen, memang dan lain-lain juga, ada juga player-player yang bertaraf dunia yang lain, memang membuahkan hasil selepas kita lihat peningkatan prestasinya di terbuka Denmark ni, Akbar. Okey, dah kot pasal terbuka Denmark kan. Kita nak beri fokus kepada terbuka Perancis yang akan berlangsung bermula esok. Jadi kalau kita nak lihat saingan yang menanti Zija, dia akan membuka saingan menentang Rustavito. So mungkin Syakira boleh kongsikan sedikit sejarah pertemuan kedua-dua pemain ini, dan sebenarnya fans Zija of course nak tahu mungkin harapan untuk melihat Zija ni pergi ke sampai ke tahap mana. Okey. So kalau saya nak katalah kan, sebenarnya draw dekat terbuka Perancis ni seakan-akan ataupun lebih kurang dengan terbuka Denmark. Dan kalau untuk perlawanan peringkat pertama ni, kita tidak boleh menganggap ianya mudah. Kerana sejarah pertemuan di antara mereka, saya boleh katakan balance ataupun 50-50. Apabila dalam rekod pertemuan, mereka dah berjumpa sebanyak 8 perlawanan dan 4 kemenangan berpihak kepada Zija dan 4 lagi kepada Rustavito. Dan musim ini je mereka memang dah bertemu sebanyak 3 kali. Kali terakhir Rustavito tewaskan Zija di terbuka Malaysia, which is halaman Zija sendiri. Dan namun kita tahu tahun ini. Namun kita tahu ketika di terbuka Malaysia itu Zija tidak pamerkan prestasi sebenarnya. Dan saya boleh katakan itu bukan prestasi sebenar Zija. Dan juga ketika itu dia mengalami kecederaan sehingga dia terpaksa tarik diri daripada Masters Malaysia. Jadi untuk performance sekarang, saya fikir Zija boleh ataupun akan menjadi sengit lah. Kalau ikutkan atas kertas, Rustavito macam nampak dia boleh, tapi at the same time mungkin situasi Zija yang berbeza. Sebenarnya kan, sebagai seorang yang mara ke pentas final di terbuka Denmark dan kemudian dia akan beraksi di Perancis, pasti ada pressure untuk Zija. Syakira dah sebutkan Rustavito dah tewaskan dia di terbuka Malaysia tahun ini dan dia akan menjadi halangan yang pertama. Okey, lepas Rustavito dia akan jumpa sama ada Naraoka ataupun Brian di pusingan yang kedua. Ini perjalanan yang saya rasa amat getir sebenarnya untuk Zija. Jadi untuk second round, kalau dia lepaslah untuk jumpa Rustavito, second round nanti macam mana? Okey, dia akan bertemu Brian daripada Kanada ataupun daripada Jepun lah. Tapi kalau Akbar tanya saya lah kan, yang ingin melihat kejayaan Zija, saya fikir lebih baik Zija bertemu dengan Brian daripada Kanada. Kerana sebelum ini Zija memang pernah bertemu dengan pemain dari Kanada itu sebanyak 3 perlawanan dan 3-3-nya kemenangan berpihak kepada Zija. Dan sekurang-kurangnya Zija sudah tahu corak permainan pihak lawan selepas kali terakhir mereka bertemu di seluruh England 2022 pada Mac lalu, which is tahun ni lah. Berbeza jika lawannya adalah wakil Jepun itu, di mana Zija belum pernah bertemu dengannya. Jadi saya fikir agak tak tahu kan macam mana dia main, tak pernah jumpa. Macam di final hari tu, dah lama dia
Hyuchi pun baru kembali daripada penggantungan semua, tak tahu corak permainan dia semua macam mana. So semua pemain akan Macam berteka-teki. berteka-teki lah macam mana corak permainan lawan tu. Okey. Untuk Kalau fans boleh elak jumpa Naroka lah. elak jumpa Naroka lah kot. Saya rasalah. Okey. Okey, itu pandangan Kira. Untuk fans-fans Zija, rata-rata mengatakan macam okey, Zija ni sekarang ni kalau ikut form sekarang ni boleh pergi final. Tetapi sebelum itu kena tahu juga halangan-halangan di suku akhir dan sebagainya sebelum nak sampai final tu. So untuk suku akhir kita dah berkira-kira ada kemungkinan akan jumpa Angus Eng ataupun Jordan Christie ataupun Vettinghus. So Kira tengok dengan nama-nama macam ni, peluang tu macam mana Kira? Okey, saya nampak macam skrip yang sama di terbuka Denmark akan terjadi di terbuka Perancis lah. Which is dia akan bertemu Jonathan Christie di suku akhir. Kalau kita lihat di atas kertas, kerana Jonathan Christie serious punya player. Okey. Tapi apa saja boleh berlaku. Dan saya fikir Zendam pula. itu saya nak cakap. Saya fikir jika sekali lagi Lee Zija akan bertemu dengan Jonathan Christie di suku akhir terbuka Perancis, pasti wakil Indonesia itu mahu membalas dendam dan mahu mencapai kejayaan selepas dia tewas dengan Lee Zija di terbuka Denmark. Dan dua pertemuan terakhir, kemenangan memang berpihak kepada Lee Zija dalam pertemuan Zija dengan Jonathan Christie. Biarpun dalam rekod pertemuan Jonathan pernah menang 4 kali ke atas Lee Zija. Tapi saya fikir jika Lee Zija teruskan momentum yang sama seperti di terbuka Denmark, saya pasti tiada masalah untuk dia mara ke peringkat seterusnya. Kira ni nampaknya sangat yakin. Itu yang bagusnya. Optimis. Sebab saya nampak dia sudah lebih bersedia kali ni. Lebih bersedia sebab yalah macam Roslyn pernah katakan kepada saya sebelum ini, mungkin masalah sebagai pemain profesional tu adalah sparring partner dalam latihan. Jadi effort dia untuk berangkat ke Denmark lebih awal, sparring dengan pemain-pemain yang lebih kita boleh cakap berkualiti, itu memang membuahkan hasil lah. Okey, kita ni kalau boleh nak tengoklah Zija tu mara ke final terbuka Perancis kan. Betul. Tetapi kalau kita tengok halangan daripada first round, second round, maybe quarter final, nak ke semi final tu kita rasa macam Berat juga kita letak tekanan yang beban yang berat kat bahu dia. Tapi kalau tengokkan kepada laluan itu, untuk dia mara ke separuh akhir itu, apakah ranjaunya sangat berduri ataupun onak dan berduri ataupun lebih mudah sebenarnya. Kalau nak dibandingkanlah dengan yang dilakukan di terbuka Denmark. Macam saya katakan tadi Akbar, jika Lee Zija mengekalkan momentum seperti di terbuka Denmark dan mengekalkan tahap mental yang baik, sekali lagi dapat menewaskan Jonathan Christie. Saya fikir dia mampu mara ke separuh akhir untuk kita melihat Lee Zija merangkul gelaran ataupun kemenangan ketiga musim ini. Okey, Kira dah memang boleh dikatakan memberi lebih kurang macam 100% jugalah kan. Dia punya apa tu? Tapi saya pula yang berdebar. Oh, berdebar. Yalah, sebab bila kita dah mara final, Betul. high hope tau daripada expectation peminat-peminat. Tapi Akbar, dia dah buktikan dekat kejuaraan Asia, dia dah buktikan dekat terbuka Thailand. So kita mengharapkan sesuatu yang baik dengan dia kan. Itu yang kita nak tengok Zija ni kembali bangkit untuk dia mempamerkan semula taring berisanya. Dan kita mengharapkan tuah tu akan terus memihak kepada Zija sebab semasa final tu macam nampak macam ada sedikit gangguan angin dan sebagainya. Mungkin ada sedikit mengganggu dia lah. Sebab dia penat kan dan experience Hyuchi tu memang menjadi peranan penting lah untuk dia menewaskan Zija. Dan kita mengharapkan sesuatu yang baiklah di terbuka Perancis ni sebab minggu depan pun Zija akan naik ke world ranking number 2. Wow. So World semua, number 2. So semua kena bagi sokongan kepada Zija kan. Kena bagi sokongan kepada Zija. We all love you, Zija. Mendoakan yang terbaik lah. Alright. Terima kasih Kira. Terima kasih Akbar. Elok sikit nampak malam ni. Terima kasih.